KWSP, pelaburan dia memang tak mampu nak patuh syariah 100% kerana jumlah simpanan hasil caruman pekerja seluruh Malaysia dan majikannya adalah terlalu besar, iaitulah lebih kurang 680 bilion. Terlalu besar. Kalau nak dilaburkan tempat yang halal, mestilah ada instrumen, ada projek gitu. Tapi bila projeknya tak cukup, maka KWSP pun pening kepala juga. Mana tempat halal aku nak letak ni? Tak ada dah. Nak pergi luar negara, bolehlah dalam 10% cari tempat halal. Tapi 10% je tak boleh banyak-banyak. Nanti lebih-lebih nanti. Kalau hilang duit tu, mau kena demonstrasi kat depan pejabat KWSP. Kan? So, bukan duit orang ni. So, atas sebab itu, yang mampu KWSP buat adalah 40% sahaja pada tahun lepas dilaburkan di tempat yang halal. Okey. Apabila 40% saja dilaburkan di tempat yang halal, maka dividen pun pastilah ada sebahagian datang daripada halal, sebahagian datang daripada haram. Betul eh? Tapi dalam sistem KWSP sejak turun-temurun, telah pun kami tanya, dia tak ada cara nak dapat detect berapakah untung daripada dua-dua tempat ni. Sebab dia bercampur je dulu. Faham tak? Maknanya kalau saya letak contohnya, saya letak RM1,000 dekat tempat halal, saya letak RM1,000 tempat halal, RM2,000 tempat haram. Tapi mungkin tempat halal untung dia lagi banyak daripada tempat haram, betul tak? Dia mungkin jadi begitu. Dia tak ikut pun proportion berapa persen saya letak. Untung tu tak ikut proportion berapa saya letak. Dia ikut untung betul lah, portfolio tu untung. Dalam bahasa orang layman, portfolio ni apa? Fund tu lah, duit terkumpul tu. Saya letak kat melabur tempat halal. Untung dia mungkin katalah bawa 1 juta. Yang tempat haram ni walaupun saya letak 2,000, untung dia 20 sen je. Contohlah. Itu ekstrim lah contoh tu. Tapi nak ceritakan, maka untung yang saya bagi pada pelabur saya sebenarnya 1 juta adalah daripada tempat halal sahaja. Walaupun tempat halal pelabur sikit. Nampak tak? So, jadi itu yang kita jadi blank. Macam mana nak kira dividen kita? Boleh faham? So, bila kita blank, maka dalam kaedahnya, kita tak ada benchmark. Macam mana kita nak tetapkan ni? Maka aqrab ma yumkin an yuqaddar. Kita kena cari benda yang boleh paling dekat kita boleh buat anggapan berapakah nilainya. Panjang cerita ni, teknikal sikit ni. Macam contohnya peratusan campur benda haram dengan halal dalam pelaburan. Berapa persen yang boleh, berapa persen tak boleh. So para ulama cari dalam Quran, dalam hadis, tak ada benchmark yang tepat. So jadi mereka cari mana yang paling dekat dengan benchmark yang boleh mereka guna, iaitulah satu hadis Nabi dalam bab wasiat, iaitulah wathuluthu kathir. 1/3 tu banyak. Padahal hadis tu dalam konteks wasiat, bukan dalam konteks pelaburan campur. Tak. Tapi para ulama kata tak apa, walaupun tak, tapi dia tetap dalam konteks duit. Maka bila 1/3 itu dikira banyak dalam konteks duit, maka kita ambil itu sebagai aqrabu ma yumkinu an yuqaddar, kita ambil sebagai benchmark pelaburan campur halal haram. So kalau haram itu lebih daripada 1/3, maka tak bolehlah kita labur dalam tu. Contoh, boleh faham? 1/3 itu adalah 33.3333%. Okey? Baik. Jadi sama macam KWSP tadi. So jadi bila kita tak ada satu benchmark yang tepat untuk kita rujuk dalam bab dividen, so kita terpaksa rujuk kepada satu nombor yang kita boleh rujuk. Maka satu nombor tu adalah jumlah pelaburan. Iaitulah jumlah pelaburan halal 40%, jumlah pelaburan haram 60%. Jadi jumlah itulah yang jadi rujukan kita walaupun kita tahu tak tepat. Seolahnya one to one, macam seolahnya dividen tu one to one. Yang ni 40, maknanya semua yang dividen 40% datang daripada halal, 60% datang daripada haram. Padahal tak semestinya begitu, kan? So jadi sebab dah tak ada benchmark, kita pakai yang itu. Baik, kalau kita pakai yang itu, maka 40%, 60% tak halal dividen. Maka timbul persoalan pula. Okey, dividen tu berapa dalam kita punya duit simpanan KWSP? Kalau dah duit kita total pada hari ni 100,000, berapa dividen dalam tu? Sebab dividen ni dia bila keluar pada satu tahun, dia akan bercampur dengan pokok yang kita letak dan kemudian dia akan compounding. Jadi pokok kita bermula 20,000, campurlah
contohlah tahun pertama 20,000. Kalau gaji besar lah, 20,000. Lepas tu campur dengan dividen pada tahun pertama, katalah 3,000, jadi 23,000 duit kita. Padahal 20 je. Lepas tu bila tahun kedua tu soalannya kita gunakan dalam pelaburan 23,000. Tahun depan lagi dah tambah lagi, maknanya dia dah bercampur gaul. So bila nak tetapkan berapa dividen, kita terpaksa rujuklah kepada siapa-siapa yang ada simpan statement KWSP tiap-tiap tahun sepanjang 20 tahun dia kerja. Ada siapa-siapa simpan? Kan tahu pun tak ada. Tapi saya dengar rakan-rakan berjaya mencari orang yang ada simpan. Hanya tak ada 2-3 tahun saja. Selang-selang. Tapi masih boleh andai lah 2-3 tahun tu average dalam 6.45% dividen. So kita pun kira-kira, kita pun keluarkanlah satu kiraan, andaian kita, anggaran kita, bahawa dalam dividen kalau kerja 20 tahun ke atas, sebenarnya dividen itu dia punya komposisi dia adalah 35% daripada total simpanan. Faham? So kalau total simpanan kita adalah, katalah orang kaya 1 juta, maka 350,000 adalah sebenarnya komponen dividen sahaja. Boleh faham? Kalau orang kerja 10 tahun ke bawah, kita kira juga, kan? 10 tahun ke bawah, maka komponen dividen itu adalah 20%. Maka lepas dah tahu tu nak buat apa pula? Lepas tu barulah kita tengok yang tadi. Tadi berapa tadi? Yang halal tadi berapa? 40%. So jadi soalannya kita ambil daripada 350,000 tadi, kalau orang kaya, 40% duit tu dia boleh simpan, kena zakat. Tapi 60% dia kena cleanse. Macam banyak tak? Gigil tak tangan? Kalau rasa-rasa bergigil, sebab kita pun anggar, kita pun tak mau ketat sangat, sebab kita pun anggaran, so kita tak mau terketat dan rigid sangat. Kita pun kata ginilah, sebab ada sebahagian pelaburan yang halal tapi tak ada nama halal. Contoh, tuan-tuan beli barang makanan, tuan-tuan beli semua ada logo halal JAKIM, betul? Ada juga yang tak ada logo halal JAKIM tapi halal. Contoh, tuan-tuan pergi pasar pagi, tuan-tuan pergi pasar malam, orang Islam jual mi goreng, ada logo halal. Mentang-mentang mi kuning dia ada logo halal, tak semestinya terus dah jadi mi goreng halal. Mungkin dia letak wine dalam tu, betul tak? So tapi tuan-tuan sangka baiklah, dia yang halal kot. So pelaburan pun begitu juga, sebab pelaburan KWSP ada kepada tempat yang ada disemakkan penasihat syariah SC, ada yang dilabur kepada Sdn Berhad. Sdn Berhad punya syarikat dalam dan luar negara. Dan saya pun dah tengok pelaburan hartanah dia dekat Australia dan lain-lain. So jadi ada pelaburan yang menepati hukum syarak tapi tak ada dicop. Maka kita pun semak, kita andaikan itu dalam 10 ke 15% lagi. So okey tak? So tadi ada 40% dah halal. Yang ada chop, yang tak ada chop tapi halal ada 15% lagi. So jadi berapa? 55. Oh lega sikit. Lega sikit lah. Okey, so jadi dividen sekarang 45% kena cleanse. Betul tak? Tapi 45% daripada dividen ni pun masih tinggi juga, berdebar juga hati dan jantung. Betul Maka apa nak buat? Nak buat begini tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan kena tengok financial status kita. Kalau kita ni orang kaya, kalau kita cleanse tu, lepas kita pencen tu kita kaya lagi, harta banyak, hartanah banyak, maka kita eloklah kita jadi orang yang warak, selamatkan diri kita di akhirat. Kita cleanse lah 45%, habis cerita. Okey? Tapi kalau kita ni orang yang tak berapa nak ada duit, sebab mengikut statistik KWSP, waktu kita pencen, dengan life expectancy kita patut ada 190,000 untuk hidup lagi 15 ke 20 tahun. Tapi orang Islam kita punya simpanan 100,000 pun susah nak sampai. Ada yang 50,000 je waktu pencen. Takkanlah dia ada 50,000 je waktu pencen, saya nak suruh dia cleanse 45%. Dia bayar bil hospital pun tak cover. Contoh, kalau orang begitu, dia tak payah cleanse, tuan-tuan. Dia cleanse untuk diri sendiri pun tak apalah. Mana pula ustaz dapat fatwa ni? Fatwa ni daripada hadis Nabi. Seorang sahabat yang bersama isteri dia di siang hari Ramadan, dia kena kafarah
lepaskan hamba, dia tak ada hamba, kena puasa yang panjang, dia tak mampu, maka dia beri makan orang yang miskin. Dia pun katakan Nabi, dia kata, tapi kat Madinah akulah antara yang paling miskin. Nabi kata, kalau gitu kau makanlah dengan keluarga kau. Boleh pula kafarah bagi keluarga sendiri, patut tak boleh? Dia pakai different hat sebentar, boleh. So sama ada dia tak cleanse kat luar, yang paling baik untuk diberikan duit untuk pembersihan kepada siapa? Fakir miskin. Tapi aku si fakir miskin, bagi kat aku balik tak apa. Macam tu. Boleh faham jadi itulah keadaannya bagi orang yang simpanan total dia 50,000 ke bawah. Dan begitu juga 100,000 ke bawah. Tapi bagi orang yang ada 190,000 ke atas, waktu pencen, maka eloklah dia buat cleanse. Kalau tak mampu 45%, cleanse lah dahulu dalam 5% ke, atau 1% secara gradual, secara beransur. Tapi bila mati tak sempat habis, maknanya kira awak lah 30-40% tu berapa ringgit? Katalah dapat 80,000, bayar dulu 1 bulan, bayar dulu RM150 untuk cleanse. Tiba-tiba tak sempat habis, dah mati. Apa jadi? Allah SWT dan Rasulnya sebut, man hamma bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah. Sesiapa yang ingin buat benda baik tapi tak sempat fulfill, habiskan, tetap dia dianggap dah buat. Tapi dengan syarat dah mula. So bila dia dah mula bayar, dia tak sempat habiskan jumlah yang dia rasa dia nak cleanse, tapi dia anggap telah pun selesai di hadapan Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Pengasihani. Itulah dia jawapan KWSP. Oh sudah tentu, cleanse tu tak semesti guna duit dan KWSP. Kalau orang yang belum pencen je kata, sampai belum pencen nak keluar duit SP, tak boleh. Tak. Daripada sekarang ni lah tuan-tuan buat cleansing, supaya nanti dah setiap tahun dapat statement, tuan-tuan terus buat cleanse. Bagi siapa yang ada rasa dia ada kemampuan kewangan lah Jadi bila pencen nanti tak payah cleanse lah, sebab setiap tahun dia dah buat cleansing. Pakai duit yang sedia ada di luar KWSP. Sebab duit ni sama je. Tuan-tuan pakai duit dalam ke, duit luar ke, duit tuan-tuan juga, yang penting dia keluar sebagai pembersihan duit yang di dalam. Bila dia keluar, maka tuan-tuan top up duit yang halal je masuk ke dalam. Begitulah keadaan dia. Okey?